Kata Imam Ibn Qayyim, kalimah ini adalah kalimah istirja. Apa kalimah istirja? Kalimah tadilah. Inna lillah. Satu. Kedua, wa inna ilaihi raji'un. Tu sebab bila kita sebut kalimah istirja ni, dia kena sebut dengan jelas. Bukan kita sebut kalimah, bukan kita sebut baca Al-Qurannya kena jelas. Kalimah istirja ni asalnya daripada Al-Quran. Maka cara sebut pun kena betul. Jangan main sebut je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab di dalam kalimah istirja ini ada tentang iman kita. Jadi apa khabar iman kita? Boleh sebut tak kalimah ni dengan betul? Kalau boleh sebut, bagus. Kalau sebut pelat pun tak apalah, baikilah. Janji bila kita kena musibah ataupun melihat orang lain kena musibah, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Kerana kalimah ini, kalimah istirja ini memberi kesan kepada iman kita. Dua benda dia bagi kesan. Yang pertama, kata Imam Ibn Qayyim, dia memberi kesan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia? Iaitulah pengakuan kita sebagai hamba. Inna lillah, sesungguhnya aku ini milik Allah. Kita ni milik siapa ni? Malah tudung ni ustazah punya. Ni ustazah punya. Tak ada orang boleh ambil lah ustazah punya. Ini dari segi majazi, benda-benda macam ni memang kita faham. Tetapi hakiki ni siapa punya ni? Allah punya. Maka Allah berhak tak nak ambil? Berhak lah. Macam sekarang ni ustazah duduk dekat perpustakaan Masjid Bukit Jelutong. Nanti besok dah lepas wabak, mainlah datang. Cantik perpustakaan ni. Banyak bahan-bahan. Tapi boleh ke kita datang masuk dekat perpustakaan ni main ambil je buku? Tak boleh lah. Tak lagi kita nak cakap dengan pustakawan, ini Allah punya. Memang kena lah. Ini masjid punya. Dari segi pemilikan tu memang ada dia punya syarat-syarat di dunia tu ada. Tetapi hakikinya ia hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini akidah kita. Undang-undang di dunia terpakai, undang-undang hakikat iaitu semua ni adalah milik Allah juga terpakai. Itulah namanya hamba Allah. Kerana dia meletakkan diri dia ni terikat dengan dua benda. Pertama, hablum minallah. Dengan Allah terikat. Yang kedua, hablum minan nas. Dia terikat dengan hubungan dengan sesama manusia. Maka ada undang-undang yang dia perlu patuh. Tak boleh nak buat dekat dalam Facebook. Apa duk caci maki orang. Dia buat posting hina orang. Ni tadi saya dah tengok dalam berita. Ada seorang kena tangkap. Sebab apa? Sebab hina pegawai polis. Pasal tahan dia keluar rumah. Dia duk keluar berkeliaran agaknya kan. Lepas tu kena tahan. Lepas tu dia up status dalam Facebook duk menghina. Memang kena angkut lah. Kena kutip lah. Jadi ni sebagai peringatan. So, undang-undang di dunia memang kita kena taat lah. Itu tidak nafikan. Sebab apa? Kenapa kena taat undang-undang kat dunia? Dah kita duduk kat dunia. Kenapa kena taat? Ini kan undang-undang manusia. Dah kita hidup dalam kelompok manusia. Kalau tak nak hidup, tak patuh dengan undang-undang manusia, kena hidup dalam kelompok lain lah. Ada dua je kelompok kita boleh hidup. Satu kelompok jin, satu kelompok haiwan. Kena patuhlah dengan undang-undang apa? Nak macam tu lah? Tak nak lah. Kita ni tahap manusia yang bertamadun, maka kena patuh dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Patuh satu lagi dengan undang-undang Allah. Semuanya hakikatnya adalah milik Allah. Maka dalam kalimah istirja, kata Imam Ibn Qayyim, ia menekankan tentang diri kamu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kamu adalah milik Allah. Keluarga kamu adalah milik Allah. Segala-galanya adalah milik Allah. Semua ini adalah pinjaman belaka. Termasuk amal soleh kita adalah pinjaman. Bukan kita punya pun sebenarnya. Tidak mustahil nanti dekat pada masyarakat orang claim pula amal soleh kita. Pasal apa amal soleh kita? Kita ni nampak macam ustazah ni. Tu dia rupanya kuat mengata orang. Mengumpat orang. Habis kena ambil. Ambil amalan. Semayang banyak. Tapi mengata orang. Buang sampah merata-rata. Ni satu lagi perangai manusia tau. Ni dah ada peluang kan nak marah sikit lah. Kita memanglah. Kita dah keluar ke pasar raya contohnya. Kita pakai apa? Glove. Kita pun pakai mask kan. Ni ustazah nampak sendiri ni.
Dah lepas pakai tu, suka hati je buang glove dekat luar, buang mask dekat luar kereta. Apa benda perangai yang macam ni? Benda tu memanglah virus, kita tak nafikan, tapi janganlah buang sampah merata-rata, janganlah cemarkan alam sekitar. Tolonglah. Means your attitude, boleh tak? Dalam keadaan macam tu, dah tahu nak keluar, standby plastik. Nak masuk kereta, buka mask, buka glove, masuk dalam plastik. Ini suka hati je buang kat jalan. Ya Allah, ni apa punya perangai manusia ni? Dia tak sedar lagi ujian Allah ni. Dia nak cemarkan lagi alam. Sedangkan baru ni, fakta membuktikan, bila berlakunya COVID-19 ni, apa berlaku kepada alam? Alam jadi lebih baik. Di Beijing, China, langit, tak pernah orang tengok langit biru. Yelah, pasal negara tu antara negara yang sibuk kan, negara sibuk kan, perindustrian dan sebagainya. Jadi langit tahap oksigen dekat udara dia semakin lama semakin baik. Sebab apa? Orang tak keluar, kenderaan tak ada, kosong, like a city ghost, bandar berantu, tak ada orang. Tapi apa kesannya? Kesan yang baik, udara makin baik, tahap pencemaran kurang. Ini antara hikmah-hikmah kita kena tengok ni. Jadi kena tengok dengan mata hamba Allah, bukan dengan mata evil eye, mata kejahatan. Berhenti. Yang kedua, kalimah istirja ni, kalau yang pertama tadi meletakkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni milik Allah segala-galanya. Yang kedua, Allah nak ajar kita dalam kalimah istirja ini adalah segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang pertama tadi semua milik Allah, yang kedua tadi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi kalau duit banyak sangat pun kan, semuanya tak boleh diangkut bawa balik ke mahsyar, ataupun paling jangan kata mahsyar lah, mana boleh masuk dalam kubur, tak boleh.